Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Pentaksiran berasaskan sekolah telah mula dilaksanakan di negara kita bermula tahun 2011. Ianya adalah berdasarkan surat siaran Lembaga Peperiksaan Bil 3 2011 bertarikh 29 Julai 2011. Pentaksiran ini bersifat holistik yang merangkumi aspek kognitif, efektif serta psikomotor. PBS dibentuk oleh 4 komponen utama, iaitu yang pertama, pentaksiran pusat. Pentaksiran ini melibatkan peperiksaan yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan iaitu UPSR. Komponen yang kedua ialah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran ini diadakan oleh guru mata pelajaran di dalam sesi pembelajaran di dalam kelas. Ia dijalankan sepanjang tahun meliputi keseluruhan sukatan pelajaran tahunan serta berpandukan DSKP yang telah dibekalkan oleh bahagian perkembangan kurikulum KPM. Komponen yang ketiga ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum PAJSK. Pentaksiran ini akan merekod penyertaan penglibatan dan pencapaian murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan, permainan, kurikulum serta ekstrakurikulum. Ia akan bermula untuk murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Markah pentaksiran ini akan dikumpulkan daripada tahun 4 sehingga tahun 6 dan akan direkodkan oleh guru kelas ke dalam sistem yang telah disediakan secara atas talian. Akhir sekali, komponen yang keempat ialah pentaksiran psikometrik yang dilaksanakan di peringkat sekolah untuk mengukur kebolehan semula jadi murid, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum. Apabila murid tamat sekolah pada tahun 6 nanti, mereka akan mendapat 4 sijil, iaitu sijil UPSR, sijil PBD, sijil PAJSK dan sijil psikometrik. Ia dikenali sebagai pelaporan pentaksiran sekolah rendah PPSR. PBS juga boleh dibahagikan kepada dua komponen utama, iaitu komponen akademik dan komponen bukan akademik. Komponen akademik merangkumi pentaksiran pusat iaitu UPSR dan pentaksiran bilik darjah PBD. Manakala pentaksiran bukan akademik merangkumi PAJSK dan psikometrik. Pentaksiran bilik darjah. Pada hari ini, saya akan fokuskan penerangan tentang pentaksiran bilik darjah PBD. Sebelum ini, pentaksiran bilik darjah dikenali sebagai pentaksiran sekolah. Mulai 2018, barulah ia dikenali sebagai pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu bentuk pentaksiran yang berterusan dalam sesi pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan serta pencapaian murid. Pentaksirannya boleh dibuat secara formatif iaitu pentaksiran setiap hari di dalam kelas dan juga pentaksiran sumatif yang berbentuk ujian dalam beberapa waktu pembelajaran di dalam kelas. Melalui PBD, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran serta mengambil tindakan susulan yang bersesuaian terhadap sesuatu mata pelajaran. PBD ini akan dilaksanakan untuk semua mata pelajaran sama ada mata pelajaran teras ataupun mata pelajaran elektif. Antara aktiviti pembelajaran yang boleh digunakan seperti tugasan individu, tugasan berkumpulan, sumbang saran, debat, eksperimen, projek dan sebagainya. Selain itu, pelbagai instrumen juga digunakan untuk membuat pentaksiran seperti pemerhatian, kuis, projek, latihan, portfolio, ujian bulanan, penilaian kendiri dan penilaian rakan sebaya. Pencapaian murid melalui PBD ini akan ditentukan berdasarkan tahap penguasaan yang dicapai iaitu daripada TP1 hingga TP6.
TP1 dan TP2 menunjukkan murid tidak mencapai tahap penguasaan minimum, manakala murid yang dapat TP3 telah mencapai tahap penguasaan yang minimum. Walau bagaimanapun, murid perlu berusaha untuk mencapai TP tertinggi iaitu TP6. Ini adalah tafsiran bagi tahap penguasaan di dalam PBD. Sebagaimana yang diberitahu sebelum ini, PBD ditentukan berdasarkan tahap penguasaan iaitu TP1 hingga TP6. TP1 maksudnya murid tahu perkara asas yang dipelajari. TP2, murid menunjukkan kefahaman terhadap apa yang dipelajari. TP3, murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran. TP4, murid dapat menganalisis maklumat yang diperolehi secara sistematik. TP5, murid dapat membuat penilaian dalam pelbagai situasi secara sistematik. Akhir sekali, TP6, murid dapat menghasilkan idea, produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif di dalam sesuatu mata pelajaran. Semasa melaksanakan PDP dan PBD, guru akan merancang PDPC, melaksanakan PDPC, melaksanakan pentaksiran serta merekodkan dan menganalisis di dalam tapak Excel yang telah disediakan oleh KPM. Daripada rekod ini, pelaporan akan dikeluarkan untuk murid dan ibu bapa. Pelaporan akan dibuat sebanyak 2 kali setahun, iaitu pada pertengahan tahun dan akhir tahun. Ini adalah contoh pelaporan murid bagi mata pelajaran. Ia akan memaparkan tahap penguasaan yang telah dicapai oleh murid bagi setiap kemahiran di dalam sesuatu mata pelajaran. Ini pula adalah contoh pelaporan PBD murid. Ia mengandungi semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran dipaparkan tahap penguasaan tertinggi yang telah dicapai oleh murid tersebut. Ini sahajalah penerangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Semoga penerangan ini memberi manfaat kepada kita semua.